Lain padang, lain belalang. Pengalaman merantau ke negara orang mampu menambah ilmu pengetahuan. Walaupun budaya dan kehidupan masyarakatnya berbeza-beza, keterujaan dan keseronokan menimba sesuatu yang baru adalah sangat berharga. Bersama Nona meninjau beberapa lokasi menarik yang mungkin boleh menjadi destinasi pilihan percutian anda. Seiring sejalan dengan peralihan masa, Nona, Nona, bukan Nona, biar apa hadapi Nona. Edinburgh merupakan ibu negeri dan bandar kedua terbesar di Scotland. Kedudukannya yang terletak di tengah bandar menjadikan Edinburgh antara destinasi yang wajib dikunjungi sekiranya melancong ke sini. Saya mula menetap di United Kingdom sejak tahun 2018 sebagai pelajar undergrad di Newcastle University, England, dan seterusnya saya buat Masters in Marketing di University of Edinburgh, Scotland. Sekarang Alhamdulillah saya sedang bekerja dalam bidang digital marketing di sini. Jadi saya dah menetap di Edinburgh dalam setahun lebih dan dia memang merupakan bandar favourite saya di UK. So, orang Malaysia selalu suka pergi London saja, tapi saya rasa mereka sangat rugilah kalau tak lawat Edinburgh sekali. So, Old Town ni, kawasan ni sangat menarik sehingga mendapat pengiktirafan UNESCO sebagai warisan dunia. Dan banyak bangunan bersejarah lah dekat Old Town. Contohnya St. Giles Cathedral. Lepas tu ada banyak tugu, tokoh-tokoh terkenal seperti Adam Smith dan David Hume. Lepas tu memang ramai pelancong yang suka datang dekat Old Town ni. Ada banyak kedai cenderamata dan kita selalu boleh lihat orang Scottish yang pakai baju tradisional mereka iaitu kilt. Dan diorang selalu main alat muzik tradisional iaitu bagpipe. So memang kita rasa macam kita transported pergi zaman dulu-dulu. Keunikan kota Edinburgh ini pastinya menarik minat mereka yang cintakan sejarah. Reka bentuk bangunan dan budaya masyarakat di sini menyimpan kisah sejarahnya yang tersendiri dan menjadi tarikan utama. Carlton Hill ni dia merupakan sebuah bukit kecil. Dia juga diiktiraf sebagai warisan dunia UNESCO. Dia tak tinggi sangat kalau nak panjat dan memang seronok untuk tengok sunrise ataupun sunset. Pemandangan dia sangat cantik sebab boleh nampak seluruh bandar Edinburgh dan boleh nampak laut juga. Hai, kita sekarang ada dekat Carlton Hill. Hi Faz, hi Aina. Hai. So Victoria Street ni jalan yang sangat terkenal sebab dia ada banyak bangunan yang warna-warni. Lepas tu bentuk dia pula macam melengkung. So jalan ni memang jadi tarikan pelancong lah dan dia memang banyak kedai cenderamata, kafe-kafe dan sebagainya. Lepas tu dia dikatakan menjadi inspirasi untuk Diagon Alley dalam cerita Harry Potter, iaitu tempat yang watak utama pergi untuk beli magical objects untuk dibawa balik ke sekolah Hogwarts. Satu lagi dekat Victoria Street ni ada restoran bernama Bertie's Fish and Chips. Lepas tu fish and chips dia sangat crispy dan sedap. Saya memang boleh recommend lah. Lepas tu yang penting dia dimasak pakai minyak sayuran. So orang Islam boleh makan tanpa was-was. So Edinburgh Castle ni dia wujud sejak abad ke-12. Zaman dulu castle ni memang menjadi tempat pejabat diraja dan dia juga merupakan benteng pertahanan. Dia terletak di kawasan yang tinggi macam kat atas bukit, atas batu yang besar. So boleh dari jauh dah boleh nampak musuh datang zaman dulu. Lepas tu dia juga dikatakan menjadi sumber inspirasi untuk Hogwarts Castle dalam cerita Harry Potter. So sekarang setiap hujung minggu ada pasar yang berdekatan dengan Edinburgh Castle. So dia banyak jual cenderamata, makanan dan sebagainya.
bagi rakyat Malaysia yang teringin nak datang Edinburgh, saya memang alu-alukan sebab orang Malaysia dia selalu suka pergi London sahaja. Tapi Edinburgh ni macam tak popular sangat antara orang Malaysia. So saya memang sangat recommend Edinburgh dan memang sangat rugi kalau tak datang sebab Edinburgh ni merupakan bandar yang sangat cantik, bersejarah dan banyak memori indah yang boleh kita buat di Edinburgh. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Konnichiwa, hai, saya Farhana Afi, rakyat Malaysia yang tinggal di Japan. Nak tahu apa yang menarik di Japan? Jom saya bawa jalan-jalan. Mula mendirikan rumah tangga bersama pasangannya sejak tahun 2015, Nur Farhana Ahmad Fisul yang berasal dari Changlun, Kedah tidak menyangka dia berpeluang merasai sendiri pengalaman menetap di negara yang tinggi dengan nilai budaya dan sejarah ini. Sebenarnya sebelum ni kita orang hidup jauhan selama hampir 2 tahun lebih jugalah. Seorang kat Malaysia, seorang dekat Japan. 2018 we decide untuk datang sini teruslah, ikut husband saya kerja di sini kan. Since saya pun suri rumah sepenuh masa, so tak ada masalah untuk saya datang terus ke sinilah. Menetap di wilayah Kanagawa, Bandar Ais Sahara merupakan antara bandar yang strategik dan perjalanan untuk ke pusat bandar Tokyo hanya mengambil masa 40 minit menaiki kereta. Selama saya tinggal dekat Japan ni, banyak sangat tempat-tempat menarik dia yang boleh dikunjungi. Disebabkan kami yang tinggal di Kanagawa ni memang paling dekat dengan Tokyo. Macam di Tokyo, tempat-tempat yang menarik tu contoh Shibuya Crossing. Semua orang tahu intersection yang sibuk dekat dunia. Kita boleh tengok ramai sangat orang melintas kat situ. Selain terkenal dengan kehebatan watak ninja dan samurai, Jepun juga antara bandar yang popular dengan pelbagai karakter animasi serta ikon anime atau manga. Kita ada tempat tumpuan, dia ada Gundam statue. 18 meter tinggi dia. Kalau orang datang Japan ni lagi suka anime, boleh pergi Akihabara. Itu macam Electric Town lah. Situ anime, games, everything semua kat situ. Merupakan kawasan yang beriklim sederhana dengan mempunyai 4 musim. Jarak antara utara Jepun dan selatan Jepun yang jauh juga menjadikan sesetengah kawasan mengalami perubahan suhu yang berlainan. Untuk winter, kawasan kita orang tinggal ni memang bukan kawasan salji. Kalau kita orang nak main salji, kita orang akan gerak ke sebelah atas lah, ke Nagano ke. Sebelum ni saya pergi Gala Yuzawa. Time tu memang pergi, alhamdulillah rezeki sangat dapat salji yang lebat. Puas hati dapat main kat situ. Kalau musim luruh pula, kita akan cari tempat-tempat yang ada pokok kuning, pokok merah. Yang sebelum ni saya pergi ke Fujikawa Guchiko. Fujikawa Guchiko tu, tempat dia subhanallah, dia ada pokok yang merah, orange yang sangat terang tu. Sambil kita tengok tu, kita boleh tengok Mount Fuji berdepan dengan kita kan. So memang cantik sangatlah. Sakura Senzen iaitu fenomena bunga sakura antara musim yang ditunggu-tunggu. Pesta Hanami yang bermaksud tontonan bunga akan diraikan dan musim ini juga penting bagi masyarakat Jepun kerana ia melambangkan kitaran hidup dan kebiasaannya mereka akan membuat keputusan penting ketika pokok sakura mekar. Dekat area rumah kita orang pun memang banyak pokok sakura. Kita orang Muslim macam lalu bawah pokok sakura, piknik bawah pokok sakura macam tu kan. Untuk musim summer, baru ni saya pergi ke Shizuoka Prefecture. Kita orang pergi Mount Umuro. Mount Umuro tu actually gunung berapi yang dah pupus lah. Dia berbentuk mangkuk nasi yang terbalik. Kita dapat naik ke atas tu, jalan kaki 360 darjah. Kita boleh nampak sekeliling Japan. Daripada laut, kita boleh, kalau cuaca baik, kita boleh nampak Mount Fuji sekalipun. After that, kita pergi ke Jagosaki Coast. Actually, Jagosaki Coast tu, dia terbentuk daripada lava yang keluar daripada Mount Umuro tadi tu. Farhana juga tidak menyangka pengalaman melahirkan anak lelakinya di sebuah hospital kerajaan di sini menjadi antara pengalaman manis yang tidak dapat dilupakan. Mulanya, saya takut tau nak bersalin dekat sini. Dekat sini, layanan dia, ya Allah, tip-top daripada segi makanan, servis, everything. Mulanya saya tak dapat nak macam imagine tau, makanan dekat situ tu okey ke, boleh saya terima ke makanan Jepun kan. Sebab diorang tahu kita Muslim, diorang memang akan sediakan everything halal food
Once rasa, ya Allah, sedap sangat-sangat. Walaupun mempunyai kesukaran dalam bahasa yang digunakan, dia dan suami merasa lega melihat anak sulung mereka, Uzma Isha 5 tahun, dapat menyesuaikan diri dan selesa bermain bersama kawan-kawan Jepunnya. Budak-budak kan dia cepat belajar. Kejap je dia dah faham apa yang sensei dia cakap. Dia pun sendiri bila balik dia boleh bercakap. Kadang kita sendiri yang kena belajar daripada dia kan. Dia seronok sangat. Tak pernah tak ada sehari yang dia tak nak pergi sekolah. Dia memang suka dekat sini. Alhamdulillah lah. Hampir 4 tahun menetap di Jepun, Farhana banyak bergantung kepada pengangkutan awam yang efisien setiap kali ingin bersiar-siar di sekitar negara yang mempunyai sistem ekonomi ketiga terbesar di dunia ini. Rezeki anak-anak, saya sangat-sangat bersyukur rezeki ni dapat merasa hidup di negara matahari terbit ni. Semua orang pun tahu Japan adalah negara yang sangat maju, yang sangat bersih. Alhamdulillah seronok sangat dapat lihat budaya dan lifestyle dekat sini, banyak sangat dapat belajar kan. Selain popular dengan reka bentuk bangunannya yang moden serta tradisional, Jepun juga terkenal dengan pelbagai keindahan alam semula jadinya. Sikap masyarakatnya yang baik juga menjadikan Jepun antara pilihan utama para pelancong bukan sahaja dari Malaysia, bahkan seluruh dunia. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Diiktiraf sebagai negara ketiga terbesar di dunia, Amerika Syarikat juga terkenal dengan pelbagai ikon seni bina serta bangunan pencakar langit. Hai, saya Sarah Yusof dan di belakang saya merupakan water wall yang di mana anda wajib berlawat kalau anda berada di Houston, Texas. Dan kalau anda ingin tahu mana tempat lagi yang best nak pergi dekat USA, jom. Mengambil keputusan untuk mengikut suaminya berhijrah ke luar negara, bekas pengacara TV3, Sarah Yusof tidak melepaskan peluang untuk menerokai pelbagai tempat menarik di negara Republik ini. Kami sekarang ni meletak di Houston. It's a really small town. Ini satu town di mana sangat sesuai untuk raise a family. Houston ni ada satu beach iaitu called Galveston Beach. Dia lebih kurang 45 to 1 hour away. Well, it's okay. The nearest beach dekat Houston. Jadi bolehlah ubati rindu Sarah. Sarah kan orang KK kan. Ada banyak pulau. Jadi this is the time untuk Sarah bawa my children untuk explore the beach here. Menariknya semestinya kalau dekat US ni, kalau you ada anak, kenalah bawa anak ke Disneyland ataupun dekat Florida, Disney World. Actually anak tu tak apa faham sangat lah, it's more to me. Sarah rasa enjoy sangat. Baru-baru ni pun Sarah baru pergi ke Disneyland dekat California. Masya Allah cantik sangat. Like they say, the happiest place on earth. Masa tu sambutan hari Natal. Jadi sangat-sangat meriah. It's such a beautiful sight to see, especially at night sebab banyak sangat lampu. Taman tema hiburan terkenal di dunia, Universal Studios, juga antara lokasi yang mampu memberi keterujaan bukan sahaja kepada kanak-kanak, malah mereka yang meminati karakter animasi. Orang main kenal Sarah memang minat sangat Harry Potter. Jadi untuk bagi mereka yang meminati Harry Potter, kenalah datang sini and lawat all the Universal Studio dekat Florida dan juga Los Angeles. Sarah suka datang sana, Sarah suka tengok like as if I'm there. Dia ada satu scene di mana diorang pergi ke sekolah Hogwarts kena naik train. Dengan binaan set yang lengkap, pengunjung dapat merasai pengalaman seolah-olah berada di dalam filem kegemaran mereka. Dekat Florida saja ada train yang bergerak yang memang boleh bawa anda ke satu tempat tapi still dalam Universal Studio. Dekat LA tak ada. Jadi you have to be aware. There are certain things yang ada dekat LA, ada yang certain things yang tak ada dekat Florida. Dia macam bawa anda ke dunia lain tau. So for me personally, bestnya macam betul lah macam kat dalam movie. Dia ada satu kedai di mana anda boleh beli the wand, you know, the wand yang Harry Potter tu. And dekat beberapa section tu, you boleh swing your wand and the things akan ada, boleh bergerak lah,
tiba-tiba ada keluar asap bila you swing the wand. Dia ada beberapa tempat. So dia sangat menarik. Dan di sana juga of course you can buy a lot of souvenirs. So setiap kali Sarah pergi melawat ke tempat ni wajib untuk beli baju. Dan juga rasa butterbeer. Butterbeer ni bagi peminat-peminat Harry Potter tahu, kalau you tengok movie, dorang ada reka satu jenis minuman yang dinamakan butterbeer, tapi dia non-alcoholic dan dia rasa macam dia gassy tapi rasa butter. It's hard to explain tapi personally memang sangat sedap. Terbentuk daripada aktiviti geologi sejak jutaan tahun yang lalu, Taman Negara Grand Canyon adalah tarikan utama yang menyajikan panorama yang cukup luar biasa. Saya nak highlight kat sini, one of the most beautiful places that I've ever been ialah Antelope Canyon. So Antelope Canyon ni terletak dekat Page, Arizona. Lebih kurang 2 jam perjalanan sebelum ke Page, Arizona itu, Sarah juga ada melawati Grand Canyon. Grand Canyon tu sangat cantik tapi sebenarnya it's real life. Terbahagi kepada 2 bahagian iaitu Upper Antelope Canyon dan Lower Antelope Canyon. Laluan di celah bukit dan pasir kemerahan ini pastinya memberi 1001 pengalaman tentang keajaiban alam semula jadi. Kalau kat Antelope Canyon tu, kadang-kadang you kena naik tangga, turun tangga. There are some parts yang very narrow yang you kena singatkan badan. But I managed to do it dengan bawa anak 10 kg just because semangat nak explore, nak tengok gitu betapa cantiknya tempat tu. Setiap angle memang insta worthy. Ini adalah sebenarnya satu kawasan yang dilindungi oleh puak Navajo. You tak boleh bawa bag, you cannot bring anything because diorang tak nak kita buang sampah ke, and memang tak boleh ambil video langsung. Tapi mereka benarkan untuk bawa kamera. Las Vegas sememangnya terkenal sebagai pusat bandar permainan serta hiburan buat orang dewasa. Pengunjung juga boleh melihat pelbagai persembahan unik di sekitar jalan utama. Sarah juga ada lawat ke Las Vegas. Bagi Sarah, dia macam tempat tu agak-agak macam Bukit Bintang sikit. Tu say lah. And then dekat setiap hotel dekat Las Vegas tu, dia ada tema masing-masing. Ada satu hotel tu dia tunjuk it's like a dancing fountain and it's all for free. A good place untuk bawa anak-anak juga. So because it's really exciting. Macam-macam kiri kanan ada je nak tengok. Sarah tidak melepaskan peluang untuk membawa anak-anak ke SeaWorld yang terletak di bandar San Antonio untuk melihat persembahan mamalia laut seperti ikan lumba-lumba, anjing laut dan banyak lagi. One of my most favorite thing to do kalau dekat Texas, pergi ke San Antonio. Di sana juga terdapat drive-thru safari. Yes, so bagi mereka, macam Sarah sendiri nak bawa anak, nak tengok haiwan, tetapi kadang-kadang sekarang ni takutkan because of the virus. So this is the perfect activity for you to do with your family. Dengan dekat dalam kereta je, you boleh tengok all the animals dekat sebelah kereta, and kadang-kadang kita tengok macam takut tapi dorang chill je. Mempunyai 4 musim menjadikan Amerika Syarikat antara negara yang meriah dengan pelbagai sambutan perayaan dan festival yang menarik setiap tahun. Bekas peserta Clever Girl Malaysia musim pertama ini juga akui dia terpaksa meninggalkan dunia pengacaraannya demi keluarga tercinta. Setiap kahwinan mesti ada sacrifice. United States tu terlalu jauh. Nak jumpa pun tak tahulah bila. Maybe after 1 year. Saya juga nak suami saya to witness a lot of our first things with our first baby together. And bagi mereka yang nak follow our journey dekat US, definitely boleh follow Sarah dekat Instagram. Okay, dekat @SarahYusof. Dan Sarah juga ingin ucap terima kasih kepada Nona untuk memberi peluang Sarah untuk kongsikan pengalaman kami di Houston, Texas. Stay safe wherever you are. Bye. Mempunyai 50 buah negeri di bawah satu persekutuan menjadikan Amerika Syarikat antara lokasi tumpuan pelancong, bukan sahaja dalam kalangan rakyat tempatan, malah serata dunia.